Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cengkeh Channel. Terima kasih akak ucapkan kepada semua kerana sentiasa memberi support untuk channel ni. Terima kasih juga akak ucapkan kepada yang mana dah subscribe untuk Cengkeh Channel, dan kepada yang belum subscribe, korang boleh tekan button subscribe untuk tidak ketinggalan dengan konten-konten seterusnya dari Cengkeh Channel. Hari ni akak nak ceritakan dua kisah seram. Tapi sebelum tu, akak doakan agar kita semua dipermudahkan segala urusan, dilimpah ruahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan di kesempatan ini juga akak ingin kita sama-sama doakan untuk ahli keluarga kita yang mana masih hidup maupun yang telah meninggal dunia, dan kita doakan juga untuk saudara Islam kita yang sekarang ni sedang dilanda ujian yang besar, iaitu untuk rakyat Palestin. Sama-sama kita doakan agar mereka semua dan kita semua sentiasa dalam perlindungan Allah, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jom teruskan bersama dengan akak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Akak mulakan dengan kisah yang pertama. Kisah yang pertama ni dikongsikan oleh salah seorang subscriber yang berasal dari negeri Kedah. Subscriber ni baru je sebulan ke 2 bulan macam tu lah di-subscribe untuk Cengkeh Channel. Terima kasih akak ucapkan di atas kesudian beliau untuk subscribe dan share kisah pada Cengkeh Channel. Subscriber ni namakan watak dia sebagai Badrul. Kisah kali ini adalah salah satu pengalaman Badrul yang berlaku dari tahun 2010 hingga 2016. Lebih kurang macam itulah. Okey, kisah ni bermula pada tahun 2011 di salah satu sekolah menengah teknik atau sekarang dikenali sebagai College Vocational. Ketika ni Badrul berada di tingkatan 5. Pada jam 8 pagi di waktu cuti sekolah, pelajar-pelajar asrama dia akan bersihkan bilik dom masing-masing. Selesai bersihkan bilik dom dalam pukul 9 pagi macam tu, Badrul sebagai AJK surau dia dipanggil untuk pergi ke surau untuk bersihkan surau pula. Setelah selesai bersihkan surau, AJK surau yang lain akan balik berehat dekat dom masing-masing. Tapi Badrul dia terus stay dan dia berehat di bilik gerakan surau. Di bilik gerakan tu Badrul dia tidur sementara nak tunggu waktu makan tengah hari kan. Masa Badrul ni tengah tidur, dia telah bermimpi. Dalam mimpi tu Badrul ibaratnya dia terjaga dari tidur. Tu dalam mimpi tau. Dia macam terjaga dari tidur, dan masa tu dia sedang duduk di bilik gerakan surau tersebut, tempat yang sama. Tiba-tiba muncul satu benjolan dekat kapet, seolah-olah ada sesuatu yang berada dekat bawah kapet tu. Benjolan tu tiba-tiba bergerak menuju keluar dari bilik gerakan surau tu. Jadi Badrul ni dia nak tahu apa yang ada dekat bawah kapet tu kan. Lepas tu Badrul diekori benjolan tu sampailah ia berhenti. Lepas tu benjolan tu mana sesuatu kat dalam benjolan tu, dia keluarlah daripada bawah kapet tu. Keluar seekor binatang dari kapet yang masa tu berada berdekatan sejadah imam. Binatang yang keluar tu dia macam seekor kura-kura, tapi ekor dia macam ular yang berkepala 3 orang. Badrul dia rasa pelik, kemudiannya dia pergi menghampiri dan dia ambil tahu binatang tu. Dia menggendong binatang yang aneh tu. Masa Badrul menggendong binatang aneh tu, tiba-tiba binatang tu berubah perlahan-lahan dia jadi seekor bayi. Seorang bayi, nak sebut seekor bayi, seorang bayi sebab dari binatang kan. Lepas tu bayi tu berkata, "Jangan lupa bagi makan tengah hari nanti."
Sambil bayi tu tersenyum, dia cakap macam tu. Setelah mendengar ayat tersebut, Badrul dia terkejut. Lepas tu, dia pun tersedarlah dari mimpi. Badrul istighfar, banyak-banyak istighfar dia. Tak lama selepas tu, loceng Dewan Makan pun berbunyi. Badrul pun dia pergilah dekat Dewan Makan dan dia tunggu kawan-kawan dia yang lain bersama dengan dia untuk makan sama-sama. Setelah Badrul ni berkumpul bersama dengan rakan-rakan rapat dia dalam 5 orang masa tu, seorang nama dia Azri, seorang nama dia Kamal, seorang John, Fadli dan Amir. Semua yang dibagi tahu tu bukan nama sebenar tau. Amir adalah junior tingkatan 4. Azri ketua AJK Surau. Masa tu Azri tu dia bertanya kepada Badrul ni, Bad, kau tak ambil makanan ke? Kamal dia sambung lah, selalu hang yang paling awal dan paling banyak makan. John sambung lagi, sebab tu hang tidur kat surau supaya dekat nak mai awal kat Dewan Makan kan? Fadli dengan Amir dia hanya ketawa sambil makan. Kemudian Badrul ni dia pun ceritakanlah tentang mimpi yang dilalui dekat surau sebelum tu. Mereka semua ni terkejut dan menasihatkan supaya Badrul ni jangan makan. Kau jangan makan. Aku nasihatkan kau jangan makan lah. Kalau kau makan, boleh jadi Badrul ni dah terima benda tu. Badrul pun tanya, apa maksud benda tu? Amir dia jawab lah, kalau mimpi gendong bayi ni petanda terima saka. Amir nasihatkan Badrul supaya Badrul ni pergi jumpa dengan ustaz dan periksa tentang diri Badrul ni, apa yang Badrul lalui mimpi tu semua kan. Latar belakang Amir ni, dia ada anugerah, dia boleh tengok pada benda-benda gaib. Dia pandai bersilat dan dia juga pandai mengurut. Semua tu dia belajar dari guru dia sebelum dia masuk ke asrama sekolah teknik. Setelah Amir ni menasihatkan macam tu pada Badrul, Badrul dia tak adalah terus pergi jumpa dengan ustaz atau pengamal perubatan Islam untuk periksa diri Badrul tu sama ada saka tu memang dah ada kat dia ataupun tidak. Badrul dia pendam semua tu sampailah dia habis SPM. Kemudiannya Badrul ni dia melanjutkan pelajaran ke kolej pada tahun 2012 hingga 2015 macam tu. Kemudian Badrul ni dia melanjutkan pelajaran ke kolej pada tahun 2012 sehingga 2015. Ketika belajar dekat kolej selama 3 tahun, 6 semester lah kan, Badrul dia beberapa kali mengalami mimpi jatuh dari tempat yang tinggi serta kepala dia akan sakit secara tiba-tiba macam migrain macam tu. Hinggalah Badrul ni tamat belajar dan bekerja dekat sebuah kilang. Prestasi kerja Badrul ni agak teruk lah, di mana Badrul kerap sangat ambil MC. Bila dia datang sakit migrain, sakit kepala dia tu, dia akan tak boleh buat kerja, dia kena juga ambil MC. Kalau Badrul kerja sekalipun, Badrul akan terbaring dekat bilik sakit dalam klinik kilang. Dan untuk buat kerja pun memang agak membahayakan keselamatan diri dia sendiri. Setelah bekerja setahun dengan keadaan Badrul yang macam tu, abang Badrul ni bertanya kepada Badrul, kenapa kerap sangat Badrul ni sakit kepala. Setelah Badrul ni ceritakanlah segala peristiwa seram dan peristiwa yang aneh semasa dekat sekolah teknik, teruslah abang Badrul tu kata nak bawa Badrul pergi jumpa dengan seorang ustaz. Kebetulan abang Badrul ni pernah berubat dengan ustaz yang dia nak bawa tu. Jadi Badrul ni dia namakan ustaz tu sebagai Ustaz Farhan dan abang Badrul nama dia sebagai Nazri, bukan nama sebenar tau. Badrul dan Nazri pun sepakat ambil cuti untuk pergi berjumpa dengan Ustaz Farhan. Pada hari cuti, Badrul, Nazri, isteri Nazri, ibu Badrul dengan adik Badrul bergerak untuk menemui Ustaz Farhan. Masa dalam perjalanan nak ke rumah Ustaz Farhan, Badrul dia alami sakit kepala yang lebih teruk daripada sebelum tu. Lebih teruk korang. Semakin dekat dia menghampiri rumah Ustaz Farhan, semakin sakit kepala Badrul. Dan badan Badrul mula menunjukkan reaksi dia sangat lemah. Dia rasa lemah sangat.
Alhamdulillah, Allah permudahkan urusan. Mereka selamat sampai di rumah Ustaz Farhan. Hanya sakit itulah yang dialami oleh Badrul. Maknanya tak adalah gangguan yang bukan-bukan ke sepanjang perjalanan tu, memang tak ada, Alhamdulillah. Masa dekat rumah Ustaz Farhan, Badrul dia dah agak lemah. Itu memang agak ketara lah perubahan dia daripada awal dia nak pergi rumah Ustaz tu. Dia okey lah walaupun sakit kepala, tapi dalam perjalanan tu dia makin lemah sampailah dekat rumah Ustaz Farhan ni. Badrul memang dah agak lemah sangat, tapi dia masih lagi mampu berjalan. Sebelum mula proses rawatan, Ustaz Farhan bertanya apa yang dah berlaku. Badrul ceritakanlah segala mimpi-mimpi yang Badrul pernah alami, dilalui mimpi. Sebelum ni, Ustaz kata lama dah saka tu dalam badan Badrul. Kemudian Ustaz tu pun cubalah ikhtiar untuk merawat Badrul. Tapi Badrul dah tak berapa ingat proses perubatan tu macam mana. Nak nyatakan takut tersalah pula kan. Tapi apa yang Badrul boleh ingat ialah selepas rawatan Ustaz Farhan nasihatkan Badrul kalau bermimpi lagi, seperti contohnya macam mimpi terima bayi ataupun mimpi jatuh dari tempat tinggi tu, cepat-cepatlah datang buat rawatan lagi. Ustaz Farhan kata Badrul ni bernasib baik sebab Badrul ni dia jaga solat, dia puasa dan dia baca Al-Quran, walaupun sikit lah, maksudnya tak adalah sekerap mungkin, tapi dia baca Al-Quran. Mungkin dengan amalan-amalan tu buat Allah permudahkan urusan Ustaz Farhan memutuskan saka tersebut dari badan Badrul. Sebelum Badrul dengan keluarga dia tu nak balik, Ustaz Farhan bagi petua supaya Badrul ni minum jus apple, tapi apple tu sebiji sahaja, jangan tambah gula ataupun air. Batang tengah dengan biji apple tu kena buang. Setiap hari minum pagi dan petang. Sebelum minum tu selawatlah dulu ke atas Nabi Muhammad SAW sebanyak 7 kali. Amalkan selama seminggu atau sebulan pun memang Badrul pun minta maaf lah sebab dia lupa berapa lama sebenarnya nak diamalkan. Tapi lebih kurang anggaran macam tu lah, seminggu, sebulan macam tu lah. InsyaAllah itu cara untuk tutup semua laluan-laluan yang terbuka dalam badan Badrul. Dalam perjalanan balik dari rumah Ustaz tu, badan Badrul dia rasa ringan sangat. Tak sama macam dia nak on the way pergi. Memang different korang. Memang dia rasa macam seperti melepaskan sesuatu yang berat. Badrul rasa ringan sangat dan terlalu lapar lah. Dia mula rasa macam lapar macam tu. Punyalah lapar masa dia rasa tu, mereka ni ada singgah kat kedai makan tau. Sampai 2 pinggan Badrul ni makan. Makan apa tak dinyatakan lah. Tapi yang pasti bukan makan pinggan. Dia makan dalam pinggan tu. 2 pinggan tu. Nambah macam tu. Okey, Badrul diteruskan berkenaan dengan saka tu pula. Ustaz Farhan cerita, saka tu dulu milik seseorang. Setelah orang tu dah meninggal dunia, saka tu tak bertuan. Lepas tu dia merayau-rayau, dia carilah tuan baru. Kemudian saka tu pilihlah Badrul sebagai tuan baru. Tak tahulah sebab apa saka tu pilih sangat si Badrul tu. Tapi saka tu dikira malang lah sebab dia pilih Badrul, sebab Badrul tu tak bagi dia makan. Maknanya disangkakan saka tu sangkakan kalau dipilih Badrul akan bagi makan kat dia kan, layan dia. Tapi Badrul tak, dia tak layan pun. Setiap kali dia nak makan, Badrul baca doa dulu. Tambah pula Badrul ni dia jenis jaga solat, jenis puasa, jenis mengaji Al-Quran sikit-sikit. Sebab itulah saka tu dia makan Badrul dari dalam bukan luaran, yang buatkan Badrul ni rasa sakit kepala, lepas tu rasa lemah badan macam tu. Kalau Badrul lambat berubat, lama-lama tubuh Badrul boleh mati. Walaupun masih ada roh, masih hidup, tapi tubuh Badrul ni boleh jadi lemah sangat-sangat. Dia macam boleh jadi kurus-kurus macam tu. Pendek kata macam lumpuh sebab saka ni duk makan dari dalam sikit-sikit macam tu. Wallahualam lah betul atau tidak cerita dari ustaz tu. Yang tahu kebenarannya hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Badrul dia rasa bersyukur sebab lepas tu dia dah tak ada rasa sakit dah, memang tak ada. Sakit sikit-sikit tu normal lah bagi dia.
iktibar dari kisah Badrul ni seperti yang Ustaz katalah. Kalau mimpi terima bayi ataupun jatuh dari tempat tinggi atau mimpi-mimpi yang berkaitan dengan saka, cepat-cepatlah kita pergi periksa, pergi berubat. Tapi janganlah pula kita pergi berubat tempat yang salah. Kita kena cari ustaz, ustazah ataupun pengamal perubatan Islam. Macam itulah. Sekian untuk kisah yang pertama dari subscriber. Akak teruskan pula dengan kisah seram yang kedua. Kisah ni bertajuk Jenazah Balik Rumah. Kisah ni ditulis oleh seseorang dan kisah ni telah diceritakan oleh makcik seseorang itulah kepada dia. Akak gelarkan seseorang ni sebagai Roslan, bukan nama sebenar tau. Okey, ceritanya macam ni. Adalah dekat sebuah kampung tu, kampung suami makcik Roslan. Macam tu. Dekat kampung tersebut tinggal sepasang suami isteri yang sederhana je, tak kaya dan juga tak miskin. Si suami tu Roslan namakan sebagai Mat. Mat orangnya tak berapa nak okey lah korang. Kalau ikut apa yang ditulis oleh Roslan, Mat tu suami yang tak guna jugalah. Macam ni. Mat tu kategori lelaki yang tak bertanggungjawab. Orangnya tu jenis kaki perempuan dan bersikap panas baran tau. Apa-apa je yang tak kena mesti nak marah-marah, tak tentu pasal. Jenis asyik nak marah-marah je. Isteri Mat pula jenis yang pendiam. Dia tak sukalah nak gaduh-gaduh ke atau nak berbalas-balas cakap ni. Dia tak suka besar-besarkan pada perkara-perkara yang kecil macam tu. Apatah lagi kalau perselisihan faham, macam kalau Mat tu dah marah-marah sangat tu, dia memang tak suka lawan-lawan, semua tak suka. So, dia tahankanlah aja perangai si Mat tu. Kadang-kadang orang kampung pun kesian bila tengok isteri Mat tu asyik kena marah je. Lagi teruknya, isteri Mat juga asyik kena belasah je korang tu yang paling rasa macam tak boleh lah, sebab isteri ni untuk dilindungi, bukan untuk dikasari. Banyak perkara yang isteri Mat terpaksa bersabar. Makan pun sampai bercatu sebabnya duit Mat ni duk perhabis untuk Mat tu pergi enjoy je. Kampung mertua makcik Roslan tu terletak di negeri Pahang. Kira-kiranya kampung tu macam dekat kawasan pedalaman sangat. Macam tu lah. Macam tu. Di kawasan pedalaman sikit lah. Suami makcik Roslan dengan Mat tu kan sekampung. Tu lah sebabnya makcik Roslan tu boleh tahu pasal kisah ni. Adalah satu orang kampung tu yang betul-betul simpati dengan isteri Mat tu. Jadinya dia pujuk-pujuk lah isteri Mat tu. Roslan gelarkan isteri Mat tu sebagai Kiyah. Senang sikit nak bercerita katanya. Okey, jadinya orang kampung yang rasa kesian tu, dia pujuklah si Kiyah untuk ikhtiarkan sesuatu. Takkanlah asyik nak kena belasah je. Dah tu kena bersabar macam-macam. Try lah Kiyah, pergilah. Buatkanlah sesuatu untuk jinakkan laki kamu tu. Aku tengok kamu pun, aku dah rasa macam kesian. Geram pun ada ni. Sampai bila engkau nak macam ni Kiyah? Engkau kena jugalah buatkan sesuatu. Dipujukkan juga. Orang kampung tu pujukkan juga si Kiyah. Kalau kita panggilnya ibaratnya macam mandrem kan suami si Kiyah tu lah. Dia nak suruh buat macam tu lah. Tapi Kiyah tak nak. Sebab Kiyah ni dia rasa takut. Dia kan selalu kena belasah dengan suami dia. Kiyah ni pula jenis orangnya ala-ala lurus jugalah. Memang dia tak berani nak try-try memandremkan suami dia si Mat tu. Kiyah jenis isteri yang baik. Baik sangat, tapi itulah si Mat pula tak reti nak hargai isteri yang sebaik tu. Hinggalah pada suatu hari, masa tu Kiyah dah bersalin dan masa tu Kiyah masih dalam pantang. Si Mat ni selamba je korang. Bawa perempuan lain balik ke rumah dia dan bersekedudukan dalam rumah tu dengan perempuan yang dia bawa tu. Kiyah sampai dah tak tahu dah nak cakap apa, tak terkata apa-apa dah. Sebab Kiyah ni dia takut kena pukul dan dia takut apa-apa berlaku kepada anak dia. Ibaratnya macam dia takut anak dia jadi mangsa lah. Oleh sebab tak tertahan lagi dengan kerenah suami dia tu, Kiyah pun dia tekad. Dia nak juga pergi mandremkan suami dia tu.
dah habis fikir dah Kiah masa tu. Dia memang dah tak tahan sangat. Dah buntu, dah tak tahu dah nak atasi macam mana dengan kelakuan si Mat tu. Jadinya Kiah pun pergilah ke satu kampung orang asli tau. Dekat situ dia carikan satu bomoh. Adalah orang bagi tahu dia kat situ ada bomoh sekian-sekian kan. So dia ikutlah apa yang diberitahu tu, dia pergilah. Memang masa dia jumpa bomoh tu, banyak syarat-syarat yang bomoh tu nak. Bomoh yang Kiah jumpa tu minta macam-macam. Dia minta Kiah sediakan 7 biji limau purut yang gugur sendiri. Gugur sendiri maknanya Kiah ni tak boleh nak pergi petik suka-suka hati, apatah lagi nak pergi kaitkan pada buah limau 7 biji tu. Kena tunggu limau tu jatuh ke debu. Memang tak boleh nak petik. Lepas tu bomoh tu minta pula seluar dalam suami si Kiah ni yang suami dia dah pakai. Sama juga dia nak minta sekali dengan seluar dalam si Kiah ni juga yang dah pakai juga. Sampai macam tu sekali. Lepas tu bomoh tu minta pula daki badan Kiah, terutamanya daki yang kat celah-celah bawah nun macam tu. Akak bagi gambaran macam tu lah, korang fikir ni. Memang seksa lah Kiah nak sediakan semua syarat bomoh tu. Lebih-lebih lagi nak cari limau tu. Tapi akhirnya Kiah dia usaha dapat jugalah disempurnakan syarat-syarat tersebut. Mula-mula bomoh tu suruh Kiah ni mandi dengan 2 biji limau dekat air yang mengalir. Maknanya Kiah kena mandi dekat tengah sungai macam tu. Tepat jam 12 malam tanpa boleh ditemani oleh sesiapa pun. Hanya Kiah je yang duduk dekat sungai tu, mandi kat situ. Masa mandi tu Kiah kena pasang satu lilin dekat tebing sungai dan Kiah kena pastikan yang lilin tu tak padam tau. Tak boleh padam. Lepas tu underwear Kiah dengan suami dia tu akan diikat bersama dekat satu ranting pokok yang mana hanya bomoh tu je yang tahu dekat mana underwear tu diikat. Dan yang ni kalau kita dengar, kita pun rasa macam ni tak patutlah kan. Daki badan Kiah tu haruslah diberi makan pada laki dia, pada suami dia. Makan selama 7 hari berturut-turut. Macam-macam lah kena buat. Peliknya sanggup pula si Kiah tu ikut geram punya pasal kan. Ada pantang larangnya pula korang. Satu je pantang larang yang Kiah ni harus patuhi. Bila suami dia meninggal dunia, Kiah harus segera berjumpa bomoh tersebut supaya bomoh tu boleh buka balik underwear yang dia dah ikat dekat ranting pokok tu, yang diikat bersama tu sebelumnya tu. Selepas Kiah dah buat semua tu, memang betul lah dia dah buat benda yang salah macam tu, tambah pula minta bantuan daripada perkara syirik khurafat macam tu. Selalunya memang cepat kan. Jadi suami si Kiah, si Mat ni pun dia memang berubah 100%. Tapi Kiah tak adalah sampai nak mendera suami dia ataupun dia nak ambil kesempatan nak mengada-ngada ke. Sebab Kiah tu asalnya baik. Dia sekadar tak nak suami dia tu asyik pukul dia, pukul anak-anak dia je, marah-marah je semua kan. Jadi Kiah ni dia tak adalah sampai nak ngarah-ngarahkan, kau buat ni, nak jadi macam nundukkan suami dia. Tak, memang niat dia tu betul dah tapi cara dia salah. Jadi orang kampung pun dia tak adalah rasa syak atau fikir apa-apa, sebab bagi orang kampung mungkinlah Mat tu dah insaf macam tu lah. Hinggalah tak lama kemudian Mat ni meninggal dunia sebab sakit. Kiah pun dia rasa sedih jugalah, dan nama pun suami kan. Malam selepas kebumikan suami Kiah tu, masa dah settle ke bumi semua, Kiah ni dia sibuk lah duk kemas-kemas dapur dia sebab baru je habis kenduri tahlil. Jadi masa tengah sibuk-sibuk menyusun pinggan mangkuk dia tu, Kiah ada terdengar tau. Dia dengar bunyi macam daun kering tu kat rumah dia tu kena pijak. Lepas tu Kiah pun dia pergilah ngintai melalui tingkap dapur. Kok lah ada siapa-siapa yang datang ke, ada siapa-siapa yang tertinggal barang ke, macam tu lah. Tak ada siapa pun. Tapi tiba-tiba
Kia ada terbau bau kapur barus, diselang-selikan dengan bau minyak atar macam tu. Tapi memang bau tu memang sangat kuat dan memang sangat ketara lah. Darah Kia ni dia dah jadi macam derau dah. Tapi Kia abaikan je lah. Sebab Kia ni tak naklah fikir secara negatif. Dia kan ada anak lagi, dia perlu kuat. Jadi Kia pun dia teruslah sambung mengemas. Lepas tu dia sambunglah cuci pinggan mangkuk semua-semua, periuk belanga semua. Kan kalau kat kampung kan, ni nak bagi gambaran lah. Kalau kat kampung biasanya kan, kalau air cuci pinggan-pinggan tu selalunya dia orang akan curah keluar ikut tingkap je. Macam tu dah siap-siap macam tu lah. Masa kat kampung kan memang biasa buat macam tu. Ingat tak kalau kita tengok drama-drama lama kan, ada lah kan, ada ingat dia buangkan air ikut tingkap. Jadi Kia pun dia buka lah tingkap dapur rumah dia untuk buang air. Bila tingkap tu terbuka je, Kia tengok arwah suami dia dah berdiri dekat luar tingkap sambil tangan arwah suami dia tu terjulur masuk macam dia nak mencapai Kia. Pada masa tu tau, dia nak gapai Kia, nak pegangkan Kia. Terkejutlah Kia. Apa lagi masa tu Kia dia dah rasa takut, terkejut. Dia sambil tu dia terundur-undur sikit-sikit ke belakang. Lalu Kia pun dia larilah masuk dalam bilik sebab Kia dah terlalu takut. Kia dia pergi berselubung lah dengan selimut. Dah ketor dah sambil kotor-kotor semua. Sambil tu jugalah Kia ni ada terdengar dengan jelas bunyi langkah kaki tu menghampiri tingkap bilik dia. Srek. Bunyi daun kering dipijak perlahan tau. Macam mana gambaran dia macam tu lah. Tapi ketara lah bunyi macam ada orang pergi ke tingkap bilik dia. Tak lama kemudian digantikan pula dengan bunyi ensel tingkap. Macam tingkap tu cuba nak dibuka dari luar. Kia dia mulalah menangis ketakutan, tak tahu nak buat apa. Dia je yang paling besar kat situ kan. Dia je yang paling tua kat situ. Dia cuba nak baca apa yang patut untuk bagi bunyi tu hilang. Tapi ayat-ayat yang dibaca tu habis tunggal langgang. Dah tak tahu dah mana turun, mana bawa, mana awal, mana akhir. Macam tu lah. Lama kelamaan bunyi tu berhenti. Stop. Macam tu je. Kia pun dia keluarlah dari selimut tu dan dia nak pergi ke bilik anak-anak dia. Dia nak tengok pula anak-anak dia. Sebaik je Kia tu turunkan selimut dia. Jadi dia cuba nak selaklah selimut dia tu dan dia berpaling ke belakang untuk turun dari katil. Kia dia nampak arwah mat ni sedang berbaring dekat sebelah sambil senyum melihat Kia. Tak ke bertambah terkejut si Kia. Kia dah tak ingat apa-apa dah. Dia terus je menjerit sekuat hati masa tu. Dia dah tak fikir dah aku nak pergi bilik anak aku. Dia memang dah tak fikir dah. Dia joret. Jiran-jiran yang terdengar jeritan Kia tu bergegas tau datang untuk tengok apa yang berlaku pada Kia. Maklumlah Kia ni dah jadi janda kan, tinggal dia seorang. Takutlah ada kecemasan ke. Sebab kuat sangat si Kia tu menjerit. Macam sedang ketakutan. Confirm lah ketakutan. Jadi jiran-jiran pun dia jadi panik tau. Sangat panik sampai dia terpa pintu pun terus pergi tengok dekat Kia. Masa tu Kia hanya kelu lidah, tak cakap apa. Bila jiran-jiran tu bertanya kenapa Kia. Tapi Kia stay juga. Tak tahu nak cakap apa. Kia dia macam hilang punca tau nak terangkan situasi yang dilalui tu macam mana pada saat tu. Memang dia tak tahulah, dia macam blur, macam tak tahu nak cakap apa lah dia nak kata. Sejak malam tu Kia sering je diganggu dengan bayangan suami dia. Susuk tubuh serupa betul dengan arwah suami dia tu selalu datang munculkan diri. Hingga kan kadang-kadang Kia ni meracau tak tentu pasal. Malah orang kampung juga dia turut gempar tau apabila mereka ni ada nampak, di antara mereka lah nampak jelmaan arwah mat ni berada sekeliling rumah Kia tu. Duk berada kat situ je, berkeliling kat situ je. Ada jiran ni dia rasa simpati tau pada Kia dan jiran ni dia beranikan diri, dia tanyalah pada Kia,
ada ke si Mat ni masa hayat dia tu mengamalkan apa-apa ilmu yang salah ke, macam mana ke, bagi tahulah, jujurlah. Kiah cakap tak ada pun. Memang Kiah jujur, dia cakap tak ada. Tapi serta-merta masa jiran dia tu tanya, Kiah ni dia tiba-tiba dia teringatkan perjanjian dia dengan Bomoh sebelum ni. Memang dia teringat tau. Sebelum ni dia tak ingat tau. Kiah dah lupa dah. Yang dia tu dah berjanji kalau Mat meninggal, Kiah ni perlu segera beritahu pada Bomoh tu. Tapi tak tahulah kan, kita ni kadang-kadang memang kita take note tapi kita lupa. Bila dah teringatkan perjanjian tu, Kiah pun dia bergegas lah. Dia pergi ke rumah Bomoh tu semula. Dia nak jumpa dengan Bomoh tu lah. Dia nak buka balik ikatan underwear dia dekat ranting pokok tu. Tapi Kiah ni bernasib malang korang. Sebab Bomoh tu juga dah meninggal dunia. Waris Bomoh tu pun tak boleh nak buat apa-apa, tak nak bantu. Sebab hanya Bomoh tu je yang tahu dekat mana dia pergi ikatkan kain tu, seluar underwear. Malu nak sebut. Kat mana diikatnya tu memang hanya Bomoh tu je tahu. Rupa-rupanya ikatan kain tu lah puncanya di mana dikatakan roh dan kelibat Mat tu selalu kembali ke rumah dia. Disebabkan tu perkaitan dia. Itu apa yang dinyatakan lah. Nasi dah jadi bubur. Biarpun keadaan tu tak berlaku, Kiah tetap berdosa korang. Sebab Kiah ni dia dah minta pertolongan selain dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Kiah ni confirm dah melakukan perkara yang ditegah dalam Islam. Akibat dari perbuatannya sendiri, Kiah tu jadi tak betul tau. Dia jadi macam gila lah orang katakan. Sejak kejadian tu dia jadi macam sioman, tak sioman macam tu. Akibatnya Kiah selalu diganggu oleh jelmaan Mat. Puaslah anak-anak Kiah ni dia bawakan pergi berubat ke sana, ke sini, ke sana, ke sini, merata-rata tempat. Tapi semua pun memang tak boleh nak bantu. Masing-masing mengatakan benda yang sama. Hanya orang yang mengikat kain tu yang boleh meleraikan ikatan tu. Macam mana lagi nak dibuat bila si tukang ikat kain tu pun dah tak ada dah dekat dunia ni. Makanya terpaksalah Kiah tu menanggung perbuatannya tu sendiri. Bahana akibat terlalu ikutkan perasaan dendam yang dia bukanlah dendam sangat kan, tapi dia mengharapkan sesuatu yang lebih baik. Tapi niat tidak menghalalkan cara korang. Kerana perbuatan Kiah ni adalah salah. Biarpun di sebelah pihak lagi Kiah ni dia macam mangsa keadaan, tapi dalam situasi sebeginilah yang selalunya membuatkan hasutan syaitan ni gagal untuk dilawan. Apapun, sama-samalah kita menasihatkan diri kita agar sentiasa dekat dengan Allah. Semoga kita semua sentiasa mendapat perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Selesai untuk kisah kedua. Sekian saja dua kisah untuk kali ini. Apa yang silap akak mohon maaf. Dan apa yang baik sama-sama kita ambil jadikan sebagai teladan. Apa yang buruk sama-sama kita ambil jadikan sebagai sempadan. Kita jangan ikut yang tak elok, kita ikut yang elok je. Kita buat banyak pahala untuk kita nanti juga. Terima kasih aku ucapkan kepada korang semua yang mana dengar dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, share dan subscribe. Bye. Assalamualaikum. Bye.